Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video yang saya tengok agak menarik untuk kita berikan reaction, untuk kita ambil manfaat ilmu pada hari ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ketika Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, rumah dia dimasuki oleh penyamun. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah hidup sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala anhu. Zaman mereka ialah zaman yang cukup hebat. Hati-hati orang di zaman tu, hampir semuanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, dakwah, ikram, semua berbangun dengan keadaan yang begitu hebat. Pencuri tadi, dia masuklah rumah wali Allah, dia masuklah rumah Rabi'atul Adawiyah. Kita kalau nak mencuri, sepatutnya kita kena buat macam tiger hunt. Kita kena check dulu rumah ni. Ini rumah ni curi, insya-Allah banyak ni dapat. Ajar teknik mencuri sikit malam ni. Ini main redah yang rompak rumah orang. Jadi hasil dia pun hasil redah. Tuan-tuan, dia masuk rumah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha. Cari barang apa benda boleh curi. Rumah wali Allah mana ada apa? Tengok-tengok tak ada benda yang boleh ambil. Akhirnya dia kata pada diri dia sendiri, kalau barang tak dapat, orang pun nak. Dia pun tunggu Rabi'atul Adawiyah balik. Ketika sampainya Rabi'atul Adawiyah dalam rumah, dia telah lompat keluar, tutup pintu, dia kunci pada dalam. Kita kalau berlaku satu perkara yang tiba-tiba, yang terkejut, kita pun tak ada berfikir kadang-kadang. Tapi betapa orang-orang yang hati terpaut dengan Allah dalam suasana genting, mereka tetap tenang. Rabi'atul Adawiyah sikit pun tak melatah. Rabi'atul Adawiyah sikit pun tak berkerut. Ketika lelaki ni kunci pintu dan ugut nak berzina dengan Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah cuma kata kat dia, boleh dengan syarat. Apa syarat? Aku nak kamu ambil wuduk, kemudian salat taubat 2 rakaat. Orang nak berzina suruh salat taubat 2 rakaat. Tuan-tuan, lelaki ni pun kata senang sangat syarat ni. Dia pun pergi ke tanda, ambil wuduk. Ketika tu Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah siapkan tempat di mihrab yang biasa dia salat. Sebab tu tuan-tuan, rumah kita semua kena ada tempat khusus, supaya tempat itulah dikenal oleh para malaikat. Tempat itulah tempat zikir kita, tempat itulah tempat salat malam kita, tempat itulah tempat ta'alim kita, tempat itulah tempat muzakarah kita, tempat itulah tempat mesyuarat kita dengan ahli keluarga. Tempat khusus supaya malaikat kenal tempat tu. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah siapkan mihrab dia. Lelaki tadi pun selesai wuduk dia. Maka Rabi'atul Adawiyah kata, ni salat kat sini. Maka lelaki tadi telah berdiri di atas mihrabnya Rabi'atul Adawiyah. Maka dia pun angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat salat taubat. Ketika dia angkat takbir, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah kat belakang pun angkat tangan. Ya Allah, sesungguhnya dia telah menyerahkan jasad dia kepada Engkau. Aku memohon dan menyerahkan hati dia pula kepada Engkau, wahai Allah. Lelaki ini telah salat taubat 2 rakaat. Selesai salat, dia telah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahu kenapa air mata dia mula bercucuran, menangis dia teruk. Bila selesai dia menangis, dia pusing pada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tanya dia, wahai Allah, aku takutkan Allah. Dan lelaki tadi berlari keluar daripada rumah Rabi'atul Adawiyah, masuk sebagai pencuri, keluar jadi wali. Ini adalah kerana hatinya hubungan Rabi'atul Adawiyah begitu benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapa-siapa pun duduk dengan dia pun merasakan betapa akrab hubungan dengan Allah. Hari ni orang tengok kita, orang ingat akhirat kan, orang ingat dunia. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction. Pertama, saya tahu ustaz yang menyampaikan kisah ini adalah Ustaz Syed Putra walaupun ditutup matanya. Bahkan kita boleh tengok video ini di dalam video-video yang tak ada tutup mata. Ustaz Syed Putra cerita benda yang sama. Beliau ialah seorang ustaz muda yang mempunyai bakat berceramah yang bagus. Tanpa menafikan sumbangan beliau dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, saya tetap akan berikan kritikan terhadap isu ini. Bahkan saya yakin kritikan akademik yang pedas dan tegas diperlukan dalam isu ini. Pun begitu, perlu diingatkan bahawa kritikan ini bukanlah kepada batang tubuh Ustaz Syed Putra, tetapi ia sangat khusus kepada cerita yang kita sudah tonton tadi. Tiada sedikit pun niat di hati saya untuk memperlekehkan, menjatuhkan maruah serta merendah-rendahkan Ustaz Syed Putra. Tetapi tujuan kita buat video adalah untuk berkongsi ilmu semata-mata. Saya berharap dapat upgrade ilmu dengan video ini. Demikian juga saya berharap Ustaz Syed Putra dan juga penonton dapat upgrade ilmu masing-masing dengan menonton video ini. Sahabat-sahabat, betapa luar biasanya kisah
karut seperti ini. Saya pasti tak akan ada seorang pun akan percaya jika cerita ini diceritakan oleh individu biasa-biasa. Tetapi dunia ini penuh keajaiban. Kisah yang karut, bodoh dan dungu tidak disampaikan oleh orang yang tak pandai, tetapi ia keluar dari mulut seorang yang bergelar ustaz, lengkap dengan serban, lengkap dengan janggut serta berbicara dengan nada yang penuh dengan kesedihan. Dengan itu pasti ramai yang akan menelan bulat-bulat setiap kata-kata yang dilontarkan oleh Ustaz Syed Putra. Demikian juga kalau kita tengok komen-komen di media sosial yang memaparkan video ini, ramai yang percaya apa yang disebutkan oleh Ustaz berkenaan. Inilah penyakit yang ada di kerusi dan meja penceramah, ditambah pula dengan gelaran ustaz. Apabila kedua-dua elemen ini hadir, sudah pasti ada seni manipulasi yang hebat untuk mengelirukan orang ramai sehingga mereka mempercayai cerita tersebut bulat-bulat. Hebat sungguh permainan tipu daya di balik appearance dan juga gelaran ustaz. Sahabat-sahabat, sungguh mengecewakan apabila melihat bagaimana sang ustaz ini berusaha keras membawa narasi negatif terhadap agama kita. Betapa tragisnya apabila beliau mencampur adukkan konsep yang salah dalam isu zina dan rogol. Mana mungkin ada orang masuk rumah kita dan ajak kita berzina? Kalau dia datang dan berniat jahat lalu merogol, itu sering berlaku. Tapi kalau ajak berzina ni, dia dah tahap orang yang berada dalam masalah mental yang cukup tinggi. Kalau kita pula bersetuju, memang kita pun ada masalah psikologi yang lebih berat daripada itu. Tetapi pelik bin ajaib, kisah penuh dramatik yang diceritakan itu adalah tentang Rabi'ah Al-Adawiyah yang bersetuju nak berzina dengan syarat solat taubat terlebih dahulu. Syarat yang katun dan memandulkan akal. Kalau masyarakat kita terpedaya dengan kisah ini, mungkin nanti akan ada yang bagi syarat berpuasa seminggu sebelum berzina atau sedekah RM300 sebelum berzina. Siapa tahu mungkin itu cara baru nak membodohkan masyarakat. Sahabat-sahabat, cerita dalam kisah ini mempunyai sifat yang sungguh memalukan. Apabila Rabi'ah Al-Adawiyah boleh pula bertanya, wahai fulan, nak berzina kah? Apa gila punya soalan? Kalau lelaki tu jawab, ya, jom kita berzina, adakah Rabi'atul Adawiyah akan ikut berzina sebab dah lakukan syarat yang telah dia berikan sebelum ini? Ini memang merapu. Tapi lebih merapu lagi apabila tiba-tiba sahaja lelaki itu keluar rumah terus jadi wali. Mudah sangat nak jadi wali cara mereka ni. Sebab tu saya kata, kisah-kisah sebegini seakan-akan kita sedang menonton filem kartun di mana Peter Parker digigit oleh laba-laba lalu jadi Superman. Kalau nak percaya, kena letak tepi akal dan kewarasan, baru kita boleh hadam. Sahabat-sahabat, tidak terfikirkah kita siapa sebenarnya yang menceritakan kisah ini jika benar ia betul-betul berlaku? Sudah pasti hanya ada dua kemungkinan. Sama ada Rabi'atul Adawiyah sendiri yang menceritakan kisah ini, atau lelaki itu yang kononnya dia jadi wali, dialah mendedahkan aibnya sendiri. Sedangkan mustahil kedua-dua perkara itu boleh berlaku apabila ustaz ini mendakwa bahawa kedua-dua mereka adalah wali Allah. Kerana wali-wali itu semestinya mempunyai prinsip yang teguh dalam bab aib dan tak akan melanggarnya. Jika Rabi'atul Adawiyah yang cerita, maka dia telah melanggar suruhan Nabi SAW untuk melindungi aib orang lain. Rasul SAW sebut, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah. Tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah Ta'ala tutup aibnya di hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Seorang wali, dia tahu tentang hal berkenaan, dia tahu tentang hakikat itu dan dia tidak akan melanggar prinsip yang sangat simple ini. Demikian juga jika lelaki itu yang cerita kepada orang, juga mustahil, kerana seorang wali tak akan menyebarkan aib sendiri. Kerana Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal majanati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitarallahi anhu. Setiap umat aku diberikan kemaafan melainkan golongan al-mujahirin. Sesungguhnya di antara perbuatan mendedahkan dosa itu adalah seorang lelaki itu melakukan perbuatan dosa pada satu malam,
Kemudian dia bangun pagi dalam keadaan Allah Ta'ala telah menutup keaiban dirinya. Lalu dia menceritakan kepada orang lain dengan katanya, wahai si fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan dosa itu dan ini. Sedangkan dia telah tidur dalam keadaan Allah Ta'ala menutup aib dirinya. Lalu dia bangun dan mendedahkan apa yang Allah tutupkan dari dirinya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi demikian juga di dalam cerita yang disebutkan oleh ustaz ini, ada beberapa falasi yang begitu jelas. Jika Rabi'ah Al-Adawiyah yang cerita kisah ini, maka bagaimana dia boleh tahu tentang niat lelaki itu datang dan menyatakan bahawa kalau tak boleh curi, maka aku nak berzina? Bagaimana dia mengetahui ucapan itu? Demikian juga kalaulah yang cerita kisah ini adalah lelaki berkenaan, bagaimana dia boleh tahu apa yang ada di dalam hati dan juga doa Rabi'ah Al-Adawiyah ketika kononnya mereka salat bersama-sama. Jadi jelas, sungguh-sungguh jelas, cerita yang dibawa oleh ustaz ini hanyalah rekaan semata-mata. Entah siapa yang berbohong, entah ustaz itu sendiri yang berbohong, atau Rabi'ah Al-Adawiyah berbohong, atau lelaki itu berbohong, atau mungkin ada pihak lain yang mencuba untuk menipu dengan menggunakan nama Rabi'ah Al-Adawiyah lalu diceritakan dengan kurang cermat oleh sang ustaz. Sahabat-sahabat, projek memandaikan umat dengan ilmu sangat menentang segala usaha pembodohan akal dan pemunduran kualiti pemikiran agama. Kita tak akan izinkan projek pembodohan terus-menerus dalam masyarakat kita kerana ia mendedahkan bahaya kepada anak-anak dan generasi kita akan datang. Untuk menjayakan projek ini, tiada cara lain selain kita kena upgrade ilmu kita dengan menambah pengetahuan dan juga mengukuhkan asas-asas agama. Oleh itu, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang mengumpulkan 7,653 hadis Nabi SAW yang sahih, yang merekodkan hal-hal kehidupan Nabi Muhammad SAW daripada interaksinya dengan Tuhan, puasa, zakat, haji serta kehidupan seharian baginda yang patut kita contohi. Dan akhirnya kita akan dapati Nabi Muhammad SAW tidak menjual kisah-kisah ajaib yang merepek, tetapi baginda mendidik kita tentang logika hidup bertuhan. Dapatkan buku ini, saya letakkan dekat bahagian description. Terima kasih banyak sahabat kerana menonton. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.